Nur Ar-Rahman Enterprise merupakan perniagaan yang menjual produk sejuk beku untuk kemudahan keluarga yang ingin memasak. Sepasang suami isteri menjual produk sejuk beku secara dalam talian. Pada masa ini, produk-produk kami merupakan daging atau ayam yang sudah diperap menggunakan bahan-bahan yang tertentu. Dengan berkat doa serta dorongan ibu bapa dan ahli keluarga terhadap kerjaya yang diceburi, ia menjadi pembakar semangat untuk sepasang suami isteri ini tidak berputus asa. Kemahuan yang kuat dan keberanian juga menjadi kunci kejayaan dalam menceburi bidang perniagaan di samping menjana ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayangku Nur Syakirah binti Pangeran Abdul Rahman. Saya berumur 29 tahun dan merupakan pengasas kepada Nur Ar-Rahman Enterprise. Nur Ar-Rahman mula ditubuhkan pada bulan 12 tahun 2020. So kirakan 1 tahun 5 bulan sudah. Adakah minat berniaga ini datang sendiri, terikut-ikut kawan atau kebetulan mendapat peluang perniagaan? Ya, indah pasti semada bisnes ni merupakan minat ataupun secara kebetulan. Sebabnya kalau ikutkan dari waktu persekolahan sampai ke peringkat uni, memang indah pernah langsung ambil kos bisnes. Mungkin ini rezeki dan perancangan dari Allah Ta'ala. Itulah sebab jauhlah kos perguruan ke bisnes. Sebelum kami buat tubuhkan Nur Rahman, nama syarikat kami Mrs. Hazwan Al-Shukri. Tapi terlalu panjang lah untuk disebut oleh orang ramai. Jadinya cari inisiatif lain dan I try gabungkan my mom sama my dad punya nama. So Nura tu dari nama my mom, Rahman dari nama my dad. Produk yang ditawarkan ialah frozen food. Okay. Ada masa ni ada daging harimau menangis, daging perap Nur Rahman, ayam menangis meraung, ayam perap Nur Rahman, dan rempah mamak style. Yang paling laris tidak dinafikan daging harimau menangis. Dari awal ia lahir memang sampai ni ia jadi itulah pilihan orang, mungkin namanya tu jualah. Keunikan produk ialah bahan segar seperti daging dan ayam itu sudah sedia diperap dan hanya perlu ditumis selama 8 ke 10 minit saja. Ia untuk memudahkan dan mempercepatkan para pengguna memasak dan menyediakan juadah di dapur. Bagaimanakah boleh terlintas di fikiran anda untuk menjual daging harimau menangis di Brunei? Okey, pada awalnya Indah pernah langsung membuat sendiri. Benarnya mau makan saja. Pasalnya melihat Mama Nilofa kan selalu masak daging harimau, jadi curious apa rasanya. Tapi bila sudah dikontak orang Malaysia ni, macam dorang cakap Indah tambus ke Brunei, boleh pun sampai ke Miri. Tapi Indah dapat dijanjikan kalau dari Miri ke Brunei, ia Indah buntu atau Indah. Dan bila dikaji semula macam agak ke tempat bahagian kesihatan, daging mentah yang belum bermasak Indah dibenarkan masuk ke Brunei tanpa permit. Walaupun ada permit, tapi mesti orang Brunei juga yang datang ke kilang Mama Nilofa ni untuk melihat proses daging itu kena buat. Jadinya itu memang menyukarkanlah keadaan dan MOQ pun mesti ambil 2,000 pieces untuk kalau mau order. Dan I try cari inisiatif, buat kajian, resepi, try and error. Satu, tanya my cousin yang jual daging, jenis daging apa yang sesuai untuk buat daging harimau menangis ni. Itu buat untuk makan sendiri. Dan ada lebih, I give to relative, my sister, my best friend. Dari sana lah awal-awal start kami jual 7 pack saja. Starting. Kali feedback itu bagus, Alhamdulillah, dan cuba jual lagi. Alhamdulillah sampai inilah. Bagaimana cara usahawan mempromosikan produk yang ditawarkan? Buat masa ni kami masih menggunakan online selling.
menggunakan Instagram. Ada Facebook tapi lebih kuat kami punya customer tu di Instagram. Pasal di Brunei pengguna Instagram lebih ramai. Kalau orang santai-santai pun memang lihat IG dan dorang terus approach juga. Indah sukar macam indah payah dorang kan ke kedai lagi mencari, senang dorang kan berkomunikasi juga. Nama saya ialah Ahmad Hazun Al-Shukri bin Haji Abdul Halim. Saya berumur 28 tahun dan saya merupakan pengasas bersama Nur Ar-Rahman Enterprise. Antara kaedah yang paling efisien di negara Brunei Darussalam ni lah soft sell. Soft sell ni ia macam kami mempost di IG pengalaman-pengalaman dengan menggunakan produk kami. Sebagai contoh, parent masa ni ada masak akan masak. So kami tunjukkan cara masak, kami tidak menjual, kami tunjukkan saya cara masak. Dan dari sana pelanggan sendiri nampak macam senang je barangannya. So itulah soft sell. Alhamdulillah kami ada juga mengantar ke kedai-kedai lah, antaranya ialah Cube. Cube yang kami pilih ialah spesifik Cube yang ada freezer. Masa ni kami ada dua Cube, iaitu di Madang, Pastel Cube Madang, dan satu lagi di Seria, Daniel Cube Seria. So dua-dua ni memiliki freezer lah. So kami senang mengantar barang. So tinggal customer mengambil atau walk in saja ke sana. Ketika dunia ini dilanda dengan pandemik COVID-19, banyak perniagaan yang terjejas. Adakah Nur Rahman juga termasuk di antaranya? Memang termasuk. Pada gelombang ketiga lah yang paling kena. Dalam masa sebulan itu kami langsung membuat sale. Bulan 9 langsung ada sale masuk lah. So kami alhamdulillah ada backup kira kami ada menyimpan juga untuk membayar pekerja PT ini. So okey lah, terlepas dari sana lah. Sepanjang Nur Rahman beroperasi, antara cabaran yang paling utama ialah kekurangan daging atau ayam segar dan kekurangan bahan mentah. Bahan mentah ni seperti lada, limau. Lada limau ni dorang ikut musim. Kalau musim hujan, lada memang kurang. Kadang-kadang limau kurang juga. Itulah. Kemudian satu lagi, kenaikan harga bagi daging ayam segar dan bahan mentah. Okay. Dari awal kami membuat daging ni, kami membeli daging sekilo dalam RM12 lah, 90 sen. Dan masa ni RM20 sekilo. So kenaikannya memang tinggi, tapi alhamdulillah kami dapat adjust dari segi pengiraan daging dan apa itu inilah. Adakah perniagaan Anda mempunyai saingan atau tandingan daripada perniagaan yang lain di Brunei? Alhamdulillah ada. Antaranya syarikat-syarikat besar seperti PDS. Kan kami ini menjual frozen food, sejuk beku. So antara lawanan kami ialah PDS satu lah. PDS ada juga mengeluarkan sejuk beku, Petini dan syarikat-syarikat besar yang lain lah. Itulah. Alhamdulillah dari pengalaman third wave langsung ada daging dan ayam. Jadinya my wife sendiri yang mempelbagaikan lah, keluarkan rempah. Rempah tu langsung ada dalam plan. Mungkin kalau dipikirkan memang plan E lah. Pasal kami ada plan A, daging harimau, B, daging perap, C dan D. Lepas tu E, terus mengajut E. Bangun-bangun tidur, macam mana kalau tani buat rempah? Rempah jauh je tu. Pasal kami punya konsep frozen food. So itulah mempelbagaikan lah untuk mensupport saja, mengcover cost. Antara etika penting ialah jujur dalam perniagaan, kemudian dan adab sesama manusia. Adab sesama manusia ni ia adab tani sama family tani, ibu bapa tani dan sama pembekal. Contohnya kalau orang dah dapat bagi tani macam bahan-bahan itu, jangan tani macam terus putus apa itu inilah. Dan adab bersama pelanggan. Pelanggan itu pun penting juga, tani mesti jaga juga orang ni. Itulah. Mesti tani macam sentiasa berinteraksi.
mempost-post dorang, bila dorang komentan kami jawablah apa itu ni, kira keep the connection. Alhamdulillah pada masa ni kami dalam proses memperluaskan lagi kami punya ruang premis perniagaan. Kami mau, insyaAllah kami akan berpindah ke tempat lain, tempat lebih besar lah. Sebab bilanya kami ada 2 orang pekerja sudah, bilanya kami sendiri yang masuk dapur itu, jadi krem terus. Bila kami 4 orang bekerja. So, kami memerlukan ruang besar, kemudian dari sana kami boleh menambah lagi mesin apa itu ni. So, mungkin berkemungkinan besar juga kalau kami luas lagi, mungkin menambah lagi pekerjaan. Jika tidak keberatan, bolehkah usahawan memberikan sedikit nasihat kepada golongan siswazah yang ingin menceburi bidang keusahawan? Antara nasihat kami ialah cuba buat dan ambil pengalaman daripada perniagaan. Kalau sekiranya siswazah ni mencuba bidang perniagaan, insyaAllah memang berguna, boleh di-apply untuk masa depan. Sekiranya belum dapat pekerjaan, buat pekerjaan. Sekiranya memang mungkin bukan rezeki untuk dapat pekerjaan, buat pekerjaan.